Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita masih lagi dalam bab 6 ya, iaitu 6.2 di bawah sistem ketaksamaan linear dalam dua pemuli ubah. Okey, hari ini cikgu harap pelajar-pelajar dapat mencapai standard pembelajaran 6.2.4 iaitu menyelesaikan masalah yang melibatkan sistem ketaksamaan linear dalam dua pemuli ubah. Okey, hari ini adalah bahagian yang kedua. Okey, pelajar tengok contoh 13 di buku teks muka surat 172. Jadi kita tengok soalan dia. Okey, tulis 3 ketaksamaan linear yang memuaskan rantau berlorek yang diberikan. Okey, kita tengok rantau berlorek dia ya di sini. Rantau berlorek ini dilitupi oleh 3 garis atau dipagari oleh 3 garis, dan kita nampak satu titik yang jelaslah diberikan iaitu 5, 5. Okey, sebelum pelajar menjawab soalan ini, pelajar perlu ingat kembali apa yang telah dipelajari semasa di menengah rendah dulu ya, iaitu formula bagi kecerunan. Jadi M ialah kecerunan. Formula dia Y2 tolak Y1 bahagi dengan X2 tolak X1. Okey, perkara kedua, pelajar juga perlu ingat kembali bentuk arm bagi suatu garis lurus ya. Okay, jadi bentuk arm dia ialah Y sama dengan MX tambah dengan C. Jadi M ialah kecerunan. Manakala C pula adalah pintasan Y. Jadi pelajar perlu ingat kembalilah apa dia kecerunan, macam mana nak cari kecerunan, dan pintasan Y, yang mana satu pintasan Y. Kita tengok penyelesaian dia ya. Langkah pertama, belajar tengok garis dia dulu ya. Tandakan ini garis yang pertama, ini garis yang kedua, ini garis yang ketiga ya. Garis-garis yang menutupi kawasan berlorek. Jadi kita tengok persamaan yang pertama dulu. Setiap garis tu dia ada persamaannya. Persamaan yang pertama, kalau pelajar nampak garis ini, dia adalah selari dengan paksi X ya. Dan setiap titik, kalau cikgu tandakan pada setiap garis ni, titik-titik ini yang berada pada garis ini, nilai Y dia ialah 5 ya. Maka persamaan dia ialah Y sama dengan 5. Yang ni mudah sajalah. Seterusnya kita tengok persamaan yang kedua ya. Persamaan yang kedua pula, untuk garis kedua ni, kalau awak nampak, pada garis ini ada dua titik yang diketahui ya. Jadi asalan ialah 0, 0 dan awak tandakan 0, 0 ini sebagai X1, Y1. Sementara 5, 5 ini awak tandakan sebagai X2, Y2. Jadi dengan menggunakan formula tadi ya, diambil Y2 tolak Y1. Jadi awak ambil Y2 tolak Y1. Bahagi dengan X2 tolak X1, jadi awak akan dapat kecerunan dia 1. Seterusnya pintasan Y ya. Pintasan Y ialah 0. Kerana apa? Kerana awak tengok garis nombor 2 ni, dia akan memintas paksi Y dekat mana? Dekat 0. Sebab itulah pintasan Y dia 0. Lepas tu C awak dah dapat dah, M awak dapat dah. Jadi awak ingat balik cara bentuk arm bagi garis lurus ialah Y sama dengan MX tambah C. Ni saya ulang balik ya apa yang telah anda pelajari. So Y sama dengan M nilai dia 1. Jadi 1X, jadi 1X, 1 tak perlu tulis. Ni X tambah dengan 0 kan. 0. Jadi X 0 tiada nilai. Maka Y sama dengan X. Ini untuk persamaan yang kedua ya. Dapat dah persamaan yang kedua. Seterusnya kita pergi persamaan yang ketiga, iaitu garis yang ketiga. Garis yang ketiga ni merupakan paksi Y. Jadi pelajar dah tahu dah, kita jumpa dah kalau paksi Y ni dia ada nama dia juga. Dia ada persamaan arm tersendiri ya, iaitu X sama dengan 0. Jadi jawapan dia
Okey, jawapan yang soalan nak iaitu 3 ketaksamaan linear. Yang ni pelajar dah faham dah. Okey, yang pertama kita guna y kurang atau sama dengan 5 ya. Kerana apa? Kita tengok okey yang nombor 1 persamaan nombor 1 ni. Awak nampak kawasan berlorek duduk di bawah dan garis yang digunakan ialah garis padu. Jadi adalah tanda ni kat bawah dia. Okey, yang kedua ialah awak dapat dah y sama dengan x tadi kan. Jadi tukarkan sama dengan ini kepada okey, kat mana garis dia? Ni garis dia yang kedua tadi ya. Garis 2 berada di sebelah atas lah banyak. Ni sebelah atas ni. Sebelah atas ni. Okey, nilai dia positif. Sebab itulah jawapan dia y lebih besar atau bersama dengan x. Okey, dan yang ketiga pula. Yang ketiga ialah yang ni ya, yang 4CY ni. Jadi kawasan berlorek di sebelah kanan iaitu di sebelah positif dan garis yang digunakan juga garis padu. Okey, jadi ini 3 ketaksamaan yang kita cari. Okey, kita masuk contoh soalan B ya. Jadi ini ialah rantau berlorek. Okey, sama juga ya, ditutupi oleh 3 garis. Jadi pelajar kenal pasti 3 garis tersebut. Okey, kita tengok jawapan dia ya. Okey, jadi 3 garis tadi. Okey, pelajar tandakan garis pertama. Okey, garis kedua dan garis ketiga. Okey, jadi kita tengok persamaan yang pertama ya, garis pertama. Okey, jadi macam tadi juga pelajar kena dapatkan M. Cari nilai M. Okey, menggunakan persamaan y2. Okey, tolak y1. Okey, dibahagikan dengan x2 tolak x1. Ini formula keturunan. Okey, jadi di mana x1 y1? Jadi awak tandakan di sini ini sebagai yang ni sebagai x2, ini x2, y2 ya, dekat 2 tu ya. Ini ialah 02 ya, koordinat dekat 2 tu. Okey, satu lagi garis ini melalui dekat sini iaitu 4 0 ya. Jadi pelajar tandakan ini sebagai x1 y1. Bila awak tandakan mudahlah awak nak kira keturunan ya. Ambil y2 ya, ambil 2 tolak 0. Okey, bahagi dengan ambil 0 tolak 4 So pelajar akan dapat negatif 1/2. Manakala C pula ialah 2 ya. Okey, awak tengok pada garis tu awak tahu dah pintasan y. Okey, di mana garis ini melanggar pintasan y. Dia bersilang dengan pintasan y di mana? Dekat mana? Dekat 2 ya. Okey, jadi pintasan y dia 2. Maka persamaan dia ialah, sebab persamaan dia perlu ingat ya. Persamaan dia y sama dengan mx tambah c. Jadi m ialah negatif 1/2. Manakala c ialah 2. Jadi awak tulis tu awak kena gantikan nilai c dengan nilai m. Okey, selesai persamaan yang pertama. Seterusnya persamaan yang kedua ya. Kita tengok persamaan yang kedua sama juga. Awak tengok yang kedua. Okey, ada 2 titik ya. 40. Dah cikgu tandakan. Okey, di sini ialah 0 negatif 4 Okey, jadi awak tandakan macam tadi. Okey, yang mana x1 y1. Jadi ini sebagai x2 y2. Okey, ini sebagai x1 y1. Jadi awak ambil lah negatif 4 tolak 0. Bahagi dengan ambil x2 0 tolak 4. Jadi pelajar akan dapat selesaikan. Pelajar akan dapat nilai dia 1, nilai keturunan. Sementara nilai C pula. Nilai C tengok pada garis itu. Awak nampak garis ini di manakah dilanggar? Pintasan Y di mana dilanggar? Nampak dengan jelas pintasan Y dia ialah negatif 4 maka C dia ialah negatif 4. So persamaan dia ialah ini persamaan dia. Persamaan dia ialah Y sama dengan X tolak 4 X tolak 4. Yang ketiga. Kita tengok persamaan yang ketiga. Persamaan yang ketiga semua pelajar dah tahu dah.
persamaan dia ialah paksi Y ya. Jadi paksi Y ialah X sama dengan K sifar. Okey, jadi sekarang seterusnya kita tengok tiga ketaksamaan. Maksudnya di sini persamaan awak tukar kepada tanda ketaksamaan lah. Okey, jadi awak tengok kawasan berlorek. Mula-mula nombor 1 dulu ya. Untuk nombor 1, okey, tengok kawasan berlorek berada di bawah ya. Berada di bawah iaitu nilai dia negatif, maka kita guna tanda K kurang ataupun sama dengan K yang ni ya. Yang pertama. Okey, garis yang kedua pula, KY sama dengan X tolak 4, tukar sama dengan ini kepada tanda ketaksamaan. Jadi yang mana satu, yang kedua yang ni ya, garis yang kedua ini. Ketiga-tiganya garis padu. Ini garis yang kedua. Okey, jadi kawasan ni berada di atas ya, sebelah atas ni banyak nilai yang positif ya. Nilai yang positif. Okey, jadi kalau di bawah ni banyak nilai negatif. Jadi dia kita gunakan tanda lebih besar ataupun sama dengan okey yang ni ya. Okey, dan yang ketiga, okey jadi belajar jelas dah. Ini ialah paksi Y. Okey, ini ialah paksi Y. Okey, kawasan berlorek berada di sebelah kanan ya. Jadi kalau berada di sebelah kanan, okey nyatalah dia nilai dia positif, maka ditandakan dengan lebih besar ataupun sama dengan. Okey, jadi inilah ketaksamaan yang diperlukan. Cuma di sini pelajar kena mencari dulu M kemudian C dan menulis persamaan dalam bentuk am ya. Lepas tu barulah boleh menjawab menulis ketaksamaan linear tersebut. Okey, sekian, terima kasih untuk subtopik pada hari ini.